Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita sambung perbincangan kita dalam online physics bersama Cikgu Suryati. Daya dan gerakan 1 masih lagi di dalam tajuk 2.6 daya. Okey. Okey. Jadi standard pembelajaran kita yang kedua adalah menyelesaikan masalah melibatkan F sama dengan MA. Masih ingat lagi kita telah mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum ataupun dalam persamaannya adalah sebagai F sama dengan MA. Okay. Alright, kita mulakan dengan latihan 1. Hitungkan pecutan bagi blok di bawah. Jadi kita ada berbagai soalan dekat sini. Jadi kita ada jisim M ditarik oleh daya F. So kita dah bincang bahawa objek M ni akan memecut. Jadi berapakah pecutannya? Jadi kita teruskan gunakan formula F sama dengan formula yang kita akan pakai ialah kejap Jadi kita masih ingat lagi F sama dengan MA kan? Jadi kita akan tulis A bersama dengan F bahagi okey. Right. Jadi yang pertama jawapan ialah 4 meter per saat. Okey, yang kedua, kita ada daya F 6 Newton, kita ada daya F 14 Newton. Jadi, cikgu dah beritahu hari tu pada pelajaran yang lepas, F ni adalah merujuk kepada daya paduan. Okey, kita masih belum bincang lagi kan apa itu daya paduan. Tak boleh. Jadi secara ringkasnya, daya paduan adalah jumlah daya yang bertindak pada objek ni. Jadi kita kena campur lah macam biasalah. Kalau arah yang sama kita campur, arah yang bertentangan kita tolak. Jadi dalam kes ni F 9 Newton dengan 14 Newton pada arah yang sama. Jadi kita campur. Jadi kita dapat jumlah daya kita ialah 6 tambah 14. Jadi kita dapat apa? 20. Jadi daya kita yang daya paduan yang bertindak pada objek ni adalah 20 Newton. Dan jisim dia pergi dengan jisim dia 5. Jadi kita tetap dapat jawapan dia masih sama 4.0 meter per saat kuasa 2. Okey. Kita pergi kepada C. Okey, kat C ni apa yang berlaku ialah F 18 Newton tarik ke kanan, 2 Newton tarik ke kiri, arah yang bertentangan. Jadi daya paduan kita F jadi apa? 18 tolak dengan 2 lah. Jadi kita sepatutnya dapat apa? 16 Newton. Jadi jisim dia 10 kg. So kita ada 18 tolak 2 bagi 10 dapat ya 1.6 meter per saat kuasa 2. Okey, itu yang ke C. Okey, akhir sekali kita tengok sini ada 3 daya yang bertindak. Kalau perasan lah. Satu daya ke kanan ialah 10 Newton. Ditarik oleh daya ke kiri 5 Newton. Dan pada masa yang sama ada geseran yang menentang daya 10 Newton ni iaitu ke kiri iaitu 5 Newton. Jadi dua daya sama, satu lagi bertentangan. So kita campur lah. Maksudnya ini yang 5 campur 5 ialah apa? So sebelah sini 10 Newton. Sebelah sini 10 Newton. Kebetulan 10 tolak 10 kira apa? Kosong kan? Jadi kosong, maka 10 tolak 5 tolak 5 dapat kosong. Bagi 12 kita dapat jawapan dia ialah kosong. Okey, A ni kosong. Apa maksud A kosong? A kosong ni ada 2 lah. Sama ada dia tak bergerak. Maksudnya objek ni akan pegun. Ataupun kalau dia bergerak, dia akan bergerak dengan apa? Hal laju seragam. Okey. Tapi kat dalam ni kita nampak kita boleh terima lah sama ada dia pegun ataupun dia bergerak dengan. Baik, kita tengok pada soalan yang kedua. Seorang lelaki menolak troli yang berisi kotak dengan jisim 5 kg di atas permukaan yang licin. Okey. Licin pun maksudnya geseran kosong lah. Jika dia menggunakan daya 30 Newton untuk menolak troli itu, apakah magnitud dan arah pecutan troli? Jadi dalam kes ni hanya daya 30 Newton saja yang bertindak lah. Maka terus je kita pakai formula apa tadi? F sama dengan MA. So kita nak cari A, F kita ialah 30, M kita ialah 5. Jadi jawapan dia ialah 6 meter per saat kuasa 2. Okay, soalan macam ni mudah. Okey, kita teruskan soalan yang ketiga. Yang ini kita tengok soalan dia. Sebuah objek yang berjisim 2 kg ditarik di atas tanah dengan daya 5 Newton dan hal laju dia malar. Maksudnya dia ditarik dengan daya yang sentiasa sama dan dia bergerak dengan hal laju malar. So kita akan belajar nanti bila bergerak hal laju malar A adalah sama dengan kosong. Okey, hal laju malar A pecutan dia kosong lah.
Jadi bila pecutan kosong, kita katakan daya paduan dia adalah sama dengan kosong. Daya paduan sama dengan kosong. Dan kita bincang tadi, ini objek tadi, jisim 2 kilogram, ditarik dengan daya 5 Newton ke kanan pada masa yang sama. Sebab ini bukan licin, dia ada satu daya geseran. Jadi objek ni bergerak, tapi dia bergerak dengan hal laju yang seragam, ataupun A dia sub A sama dengan kosong. Dia bergerak dengan laju seragam. Apa maksud dia kat sini? Seperti kita bincang tadi, berapakah daya paduan yang bertindak pada 2 kg ni? Jadi ada dua daya lah, iaitu kita ada 5 Newton ke kanan tolak dengan geseran ke kiri, dan kita dapat F kan. Tapi kali ni sebab hal laju seragam, maka F dia ialah kosong. Gitu. Jadi soalan pertama, berapakah daya geseran? So kita buat F bawa ke sana kan. Jadi kita dapat F sama dengan 5 Newton. Itu yang kita akan belajar detail lagi dalam tingkatan 5 Jadi F sama dengan kosong sebab hal laju malar. Okey. So daya yang menarik adalah sama dengan daya geseran bersamaan dengan 5 Newton. Okey. Right. Soalan B, hitungkan pecutan objek itu jika objek itu ditarik dengan daya 17 Newton. Sekarang ni dengan permukaan yang sama. Okey. Yang mana F kita geseran adalah dia dah jadi berapa? 17 Newton. Tapi geseran masih lagi kekal pada permukaan yang sama, iaitu pada tadi 5 Newton. Jadi sekarang ni kita akan buat daya paduan bersama dengan MA kan. Jadi F kita adalah daya 17 Newton ke kanan tolak dengan geseran 5 Newton, dan jisim dia ialah 2 dan darat dengan pecutan A. Jadi berapakah nilai A? So 17 tolak 5 kita dapat 12 lah kan. Jadi A bersamaan dengan 6 meter per saat kuasa 2. Okey, itu jawapan dia. Ada soalan Saya rasa tak ada masalah situ Sekali kita ingat bila nak kira pecutan, kita kena kira dulu berapa daya paduan yang bertindak pada objek ni. Kalau permukaan yang licin, tak ada geseran, maka kosong lah kan, geseran tak ada situ. Okey kita teruskan soalan yang keempat. Sebuah bas berjisim 2000 kg bergerak dengan hal laju seragam 40 meter per saat sejauh 2500 meter sebelum ia berhenti. Hitungkan pecutan purata bas. Kali ini dia tak bagi hal laju, tapi dia tanya soalan pecutan. Berapa nilai pecutan? Jadi untuk kes ni kita dah belajar dalam tajuk 2.1 gerakan linear. Kita boleh mencari pecutan jika diberi beberapa maklumat yang ada. So kita kumpulkan dulu apa maklumat yang ada. Okey, bergerak hal laju seragam, dia bergerak dulu kan, dia cerita. So kita buat U dia sama 40 lah. Dan berhenti, bila berhenti V dia adalah kosong. Betul? Dan dia bergerak sejauh, sejauh tu S lah. Berapa? 2500. Jadi berapakah pecutan? So fikir balik, apakah persamaan yang melibatkan U, S, V, A? Masih ingat lagi? Jadi okey, V kuasa 2. Okey, lupalah pula cikgu. V kuasa 2 sama dengan apa? U kuasa 2 campur 2A S. Betul. V kosong, betul. Ini 40 kuasa 2. Okey, kemudian 2 darab A nak cari kan? Darab dengan apa? 2500. Okey, ini jalan kerja dah lah. Jadi kita selesaikan. Ini cara yang cikgu dah selesaikan lah. Okey. Okey, kita bagi dulu nilai yang ada. Kita masukkan V square sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okey, jadi kosong 40 kuasa 2 tambah 2A darab 2500. Dah selesaikan, kita dapat 0.32 meter per saat. Negatif ni maksudnya bas ini mengalami nyah pecutan. Daripada hal laju 40 dia stop kan. Maka dia mengalami nyah pecutan. Okey, soalan selanjutnya ialah daya purata. Okey, senang je lah. Kalau daya purata, kita dah ada pecutan, kita dah ada jisim, terus pakai formula apa? F sama dengan MA. Okey, jadi kita masukkan nilai dan kita dapat negatif. Negatif ni maksudnya daya geseran lah kan. Daya yang menyebabkan bas ni boleh berhenti. Okey. Right, kita tengok nombor 5.
Seorang pekerja menarik satu beban berjisil 80 kg di sepanjang suatu permukaan mengufuk dengan daya 160 Newton. Okey, biasa cikgu akan lukis gambar ajar dulu. So, ini ialah 80 kg kan. Ditarik dengan daya 160 Newton. Licin licin. Maksud tak ada benda lain lah. Jadi, berapakah pecutan? Okey, kalau macam ni cikgu rasa senang je lah. Pakai tulis formula kan. M 80, F 160, A tak tahu, terus je F ikut MA dan kita dapat jawapannya 2 meter per saat kuasa 2. Okey, kalau soalan macam ni tak ada masalah lah sebab dia tak ada geseran kan. Okey. Okey, kita pergi soalan yang ke-6. Sebuah kereta berjisim 1200 kg bergerak dengan halaju 30 meter per saat. Okey, apabila brek kereta ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya. Okey, kali ni apa maklumat yang dia bagi? Jisim dia bagi U. Kali ni U 30 meter per saat. V kosong berhenti. Masa dia bagi. So, berapakah nilai F? Okey, so nak cari F. Kita tahu F sama dengan MA. Maka nak kena cari A dululah. So, A kita kena cari. Okey, macam mana nak cari A? U, V, T. Pakai formula tadilah. Cikgu terus pakai formula sebab A sama V tolak U per T kan. Jadi kosong dan kita dapat negatif 6 sebab negatif ialah apa? Nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Jadi perlu kita masuk dalam persamaan 1200 darab negatif 6 tu kita dapat negatif 7200 Newton. Itu caralah kita nak menyelesaikan masalah ni. Biasanya dia tak bagi direct kan untuk cari pecutan. So kita kena gunakan apa yang kita dah belajar masa topik 2.1 gerakan linear untuk mengira pecutan. Okey. Okey, so tanda negatif menunjukkan daya bertindak pada arah bertentangan dengan arah gerakan kereta. Okey, kita ada satu lagi soalan. Satu daya F bertindak pada satu jasad berjisil 5 kg. Jasad itu mencut dengan seragam dari 2 meter per saat kepada 8 meter per saat dalam masa 2 saat. Tentukan nilai F. Macam ni cikgu rasa boleh cari A dulu lah kan. Jadi kita cari A. So nak cari A macam tadilah kita pakai apa? U tolak V bahagi T kan. Dapat A. Okey, so dapatlah 3. 8 tolak 2 bahagi 2 sama dengan 3 meter per saat kuasa 2. So masukkan untuk cari nilai F. Jadi F sama MA 5 kali 3 maka kita dapat 15 Newton. Okey, itu yang pertama ya. Okay, yang kedua, jika nilai F ialah 10 Newton, tentukan sesaran jasad itu 6 saat selepas jasad mula bergerak dari keadaan rehat. Okey, ini soalan situasi yang lain lah. Jisim yang sama, tapi kali ni kita bagi daya 10 Newton. Berapa jauh dia dah bergerak selama 6 saat? Okey, jadi sekarang ni tentukan sesaran jasad selepas jasad mula bergerak dari keadaan rehat. Jadi yang paling mudah sekali nak cari A lah kan. Okey. So kita cari A dulu. So maknanya 10 Newton, U kosong, T 6 saat, S tak tahu. A ialah kita cari apa? 10 bagi 5. 10 ni tadi daripada mana? A sama dengan F bahagi M kan. So kita dapat 10 bagi 5 dapat 2 lah. So kita masukkan dalam persamaan ni. Yang mana A kita dah tahu ialah berapa tadi? 2. Okey. Jadi UTSA. Jadi kita pakai formula S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Dan kita masukkan nilai dia kosong. Sebab dah rehat kan. Okey, bila rehat kosong. Setengah kali 2. 2 ni pecutan. 6 ni ialah masa tadi. Dan jawapan akhir ialah 36 meter. Okey, itu caralah kita nak menyelesaikan masalah ni. Okey. Okey, ada lagi. Okey, satu daya 80 Newton bertindak selama 7 saat ke atas satu objek yang pada asalnya pegun. Okey, menyebabkan objek itu mencapai halaju 35 meter per saat. Itu kan jisim objek itu. Nak cari jisim. So, F sama MA lah kita cari dulu kan. So, F sama dengan MA. Jadi, kita selesaikan. Okey, nak cari M. So, nak cari M, kena cari A dulu. Macam mana pun nak kena cari A dulu. So, nak cari A, kita pakailah formula V tolak U per T. Betul tak? So, kita dapat 35 tolak 0 bahagi 7 bersamaan 5 meter per saat kuasa 2. Jadi, gunakan balik formula F equals to MA.
So, kita dapat F bagi A, 80 bagi 5. So, mass kita, jisim kita adalah 16 kg. Okey, kedua, sesaran. Berapa jauh objek itu bergerak. Jadi, kali ni kita pakai balik semula. Kita tahu T, kita tahu U, kita tahu V, kita dah tahu A kan. A kita berapa tadi? 5. Ataupun kita kita dah guna ni, tapi S kita tak tahu kan. Okey, so apa kita buat? Formula apa yang bersesuaian? S UT tambah setengah AT square lah. So, kita dapat 122.5 meter. Right. Itu sajalah. So, maksudnya kita kumpulkan dulu apa maklumat dia bagi. Kemudian kita tengok apa yang kita ada dan apa formula yang apa yang menggabungkan semua maklumat yang dia bagi. Okey. Alright, itu sahaja beberapa contoh soalan lah yang cikgu tunjukkan untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan soalan ataupun rumus F = MA. Okey, kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.